Okey. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya. Hari ini kita dapat bersama dalam satu kes mudah-mudahan sentiasa kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dengan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini dan mudah-mudahan Al-Quran itu terpahat di hati, ya, insya-Allah. Jadi dengan tak buang masa lagi kita bukalah majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang beruntung, kan? Dan sentiasa menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat kasih sayang dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah lah sekarang dah pukul 10.05. Jadi kita minta Ustazah teruskanlah pembelajaran kita pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran kita mencari ilmu, menambah baikkan dalam pembacaan kita, ya, insyaAllah. Jadi silakan Ustazah. Ahlan wa sahlan. Ustazah, dengar tak? Ustazah mute tu asalnya kot ke? Baik. Okey, saya tengah cuba untuk share screen ni. Apa tadi ada kan? Dia hilang sekejap kan? Okey, sekejap. Ada, okey. Okay, sementara tu insyaAllah anak saya tolong buat. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama di saat ini dalam majlis ilmu, dalam kelas tahsin dan tadabbur. Alhamdulillah, Allah merezekikan kita, Allah mentakdirkan kita, Allah pilih kita untuk terus bersama dalam majlis-majlis ilmu, untuk terus kita dekat dengan Al-Quran, untuk kita terus memahatkan Al-Quran di hati kita, insya-Allah. Untuk kita terus mencintai Al-Quran, mendampingi Al-Quran, memahami, membaca, mempelajari, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. So banyak M tu, M macam-macam M daripada mula M mujahadah, teruslah M yang lain untuk menghilangkan M yang besar, iaitu malas. Malas ini satu penyakit. So insya-Allah mujahadah kita menghilangkan segala-galanya dan dapat MM yang lain tu, membaca, menghayati, mentadabbur dan bersama dalam majlis ilmu, insya-Allah, untuk kita terus mendapat rahmat dan berkat daripada keagungan dan kemukjizatan Al-Quran. Alhamdulillah. Moga-moga kita tak berjumpa hari-hari sebagaimana kita tak jemu dengan Al-Quran, kan, menatapnya, membacanya, dan semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita tenang, insya-Allah, dan terus menjadi
berazam untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman setia kita, pendamping kita di dunia dan di akhirat. Sebab kita ini sebagaimana disebut oleh uh, apa Nabi SAW, kita adalah pengembara. Jangan tunggu. Kalau kita ada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Kalau pada pagi jangan tunggu petang, maknanya jangan bertangguh. Kalau kita kata mak nampakkan waktu sihatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Maknanya jangan menunda-nunda kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan ingatlah juga apa tentang nikmat yang Allah beri kepada kita, yang Allah bagikan kita saat ini. Semalam ada kita dengar seorang artis yang kita kenali meninggal dunia dalam umur yang 52 tahun. So Allah bagi kita sekarang umur tak kisahlah berapa pun, itu adalah bonus bagi kita. InsyaAllah yang sama-sama kita manfaatkan. InsyaAllah. So dan ingatlah satu yang menjadi motivasi kita dalam hadis Nabi yang menyebutkan, bacalah Al-Quran dan sesungguhnya pada hari kiamat itu yang akan datang kepadamu sebagai syafaat, insyaAllah. Dan juga kepada yang belum boleh membaca ataupun yang suka nak membaca lagi atau belum mahir, mungkin boleh dengar je, tapi dengar pun dapat rahmat. Bila kamu dibacakan Quran, maka hendaklah kamu mendengarnya dengan diam. Mudahan kamu semua boleh rahmat, insya-Allah. Okey. Dan satu lagi, baik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim, insya-Allah. Okey, baik. Ni gambar-gambar itu ni dah berlepas dah. Sekarang dah musim, dah nak masuk musim panas, hujung musim sejuk, insya-Allah. Okey, baik. Kita terus kepada kita punya, seperti mana kita ingatkan kepada semua, mungkin ahlan wa sahlan kepada semua yang baru masuk ataupun yang baru join. Ini yang selalu saya ingatkan untuk kita sebenarnya. Terus memfokuskan kepada asas kepada membaca Al-Quran. Yang penting mahrat dan sifat dan juga hukum-hukum wakaf dan sebagainya, insyaAllah. Siapa yang melalui tadarus dengan saya ataupun yang lain-lain kumpulan, maka kita dah melalui Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah sampailah akhir kan. Betul, juz 29. Sebenarnya banyak sangat yang kita dapat belajar daripada situ tentang huruf tebal, huruf nipis, panjang, pendek, etikaf, wakaf dan ibtidak dan seterusnya. Jadi kita belajar fokus lagi kan, lebih mendalam dengan kita ikut kuliah-kuliah dan sebagainya, insyaAllah. Okey, baik. Ni saya tunjuk dalam kelas-kelas lalunya, kita aktifkan mula untuk kita aktifkan ujung lidah kita lah, bahagian lidah kita, telinga kita, mata kita, minda kita dan hati kita. Hati kita yang pertamanya lah untuk bersedia untuk membaca dan memahami, menghayatinya, insyaAllah. Baik. Baik, hari ni kita terus kepada bacaan dan latihan. Okey. Hari ni surah, sambil tu nanti kita akan tengok hukum-hukum ataupun sedikit tentang sifat-sifat tebal, sifat nipis dan sifat-sifat yang lainnya, insyaAllah, sebab kita masa terhad kan. Okey, baik. Boleh kita hari ni pergi surah Al-Qalam. Okey. Surah Al-Qalam, muka surat 564, surah yang ke-68, juz 29. Okey, boleh kita pergi ke kalau ada mushaf masing-masing ataupun tengok kepada slide share saya, insyaAllah. Okey, ahlan wa sahlan kepada semua yang baru join. Selamat kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini, insyaAllah, dan sambil kita berukhuwah. Okey, alhamdulillah, moga dengan asbab ini, dengan asbab Al-Quran ini kita bertemu, kita dapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, baik, boleh surah Al-Qalam Okey, jadi kita mulakan seperti biasa dengan lafaz ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, saya ulang 3 kali sampai kita membetulkan, memantapkan sebutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalimah ta'awuz ini kalau Fatihah dia termasuk dalam ayat yang 7 itu wajib dibaca. Kalau yang lain tu kita kena dia sunat muakkad. Baca pun dengan kena baikilah,
bacaan basmalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, surah Nun. Sorry, Nun lah pula. Surah Al-Qalam. Okey, saya bacakan dulu 5 ayat yang pertama, insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara saya surat basah kejap. Ada batuk-batuk sikit okey. Macam Kak Kak Yam ni batuk teruk tu InsyaAllah kita pun ada hikmahnya Allah bagi ni. Mudah-mudahan cepat sembuh insyaAllah. Okey. Ayat pertama, Nun wal qalima wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Okey, 5 ayat dulu Alright. Ayat pertama kita tengok Nun 6 harokat. Okey, Nun tu huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang di awal surah. Huruf-huruf yang maksudnya huruf yang bercerai. Kalau dia 3-4 huruf pun Toha, alif ataupun kaf, ha, ya, ain, sod. Huruf yang bercerai tunggal walaupun dicantum dia tak ada makna hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi 6 harokat. Kita sebut dengan huruf tersebut. Kita baca dengan menyebut kalimah asal huruf tersebut, bukan bukan ka, tapi sebutan huruf tersebut. Nun. Okey, nun ni dia huruf hidung Okey, apa huruf hidung? Ingat 2 huruf hidung. Huruf khaisum. 2, iaitu nun dan mim. Kalau kita sebut nun, kita sebut mim, okey, maknanya suara itu keluar daripada hidung. Kalau kita tutup hidung, kalau tak percaya, tutup hidung boleh sebut tak? Tutup tak keluar. Nun, mim pun sama. Okey, kalau huruf lain boleh kan? Ta, dal, sa, ro, boleh sebut. Tapi kalau kita tutup hidung, cuba tutup hidung tak boleh bunyi. Itu maknanya huruf khaisum. Okey? Kemudian wal lam tu jangan lantun wal bagi tempo untuk lam, sebut lam tu dengan tempo yang cukup. Huruf tebal ada 7, qa, qaf, ta, kha, za, lagi sa, za, wa, ada 7 beradik tu kan, ingat huruf tebal. Okey, wal qaqiku, sebut qaf, dia mantapkan sebutan qaf. Qalami wa ma, semua satu. Yang masih tak mahir tu kecuali ma tu 2 harakat, sebab mam alif mim alif di atas ma, sebelum alif ada baris atas. So qalami wa ma yang 2 yasturun, sin bagi hamas, ya dan al-rakhawah. To huruf tebal, turun, demikian moncong. Sebab dia dhamma semua huruf dhamma mesti muncung, tak sempurna kalau tidak muncung. Okey, run tu pun tebal sebab dia baris depan kan. Okey, run, okey, 2, 4, 6 dengan ma'rif disukun. Okey, ayat kedua, ma 4 hingga 5 harakat. Ada gelombang, ada ombak rindu kan, ada payung tu kena panjang 4 hingga 5. Munfasil. Huruf mad ma bertemu dengan amzah dalam kalimah yang berasingan. Non mati jemputan, non kosong. Okey, dalam Nasak Osmani ingat balik non kosong itu adalah non mati. Non mati saya sebut semalam sama dengan non sakinah, sama dengan non mati, non sakinah sama ataupun non apa lagi satu? Non mati, non sakinah, non kosong sama. Non kosong ni tak ada. Maknanya non mati jumpa tak. Okey, ikhfa bini', okey, jaga huruf ain. Sebutan ain bini' mati rob beri atas tebal rob.
rabbika. Ba itu ada sabdu, dia guna 2 kali, maka bagi dia penekanan. Rabbika jim ada qalqalah. Qalqalah surah. Jim, qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf qalqalah kan ada 5. Jadi bunyi yang sederhana sebab dia tengah. Bimajnun. Okey. Ayat keempat, ketiga, wa innaka. Nun sabdu wajib gunnah. Ingat, kita dah belajar. Saya bila belajar, kita ingat dan kita faham, praktik. Siapa belajar dia tahu nun sabdu kena dengung. Okey, mim sabdu kena dengung. Dengung tu maknanya suara yang keluar daripada hidung, tempoh yang cukup untuk singgah. Wa innaka la sama lagi run, okey, run. Okey, siapa yang boleh tunjuk warna kuning bolehlah dekat situ saya tak pandai nak letak apa tanda warna-warna kat situ pada skrin saya. Boleh je kacau skrin saya, meriahkan. Okey. La ajran, run dia ada fathah tain yang selari, dia izhar maksudnya tak dengung. Itu petanda dalam Rasam Osmani. La ajran, ghai sebut sebab depan dia rin, huruf alqi. Semua huruf alqi tidak didengungkan bila sebelumnya tanwin atau mim non yang bersabdu. Non mati. Ajran, ghai, huruf tebal. Ghai, tapi ya tu adalah huruf lin. Ya dan waw sebelumnya baris atas huruf lin. Ghai kan huruf lin, huruf lembut. Ghairu mamnun. Okey. Lagi satu, lagi 2. Wa in sama nun sabdu wajib bangun. Wa inna laka la ala. Semua ni yang belum lagi mahir tu, 1 atau 2. Wa inna laka la ala, la yang 2. Okey, la tu ada ala maksurah. Tu tanda 2. Okey, la ala khuluqin. Khu tebal, qaf tebal. Za tebal. Kat sini huruf tebal kita jumpa 3 je. Kha qaf dengan ain, dengan za, sorry. Khuluqin azim. Nampak qin semua dengan ain pun sama. Okey, fathah tain dia selari kan? So tak dengung, jelas. Khuluqin okey, jaga kalimah. Okey, huruf ain pertengahan halqum. Azim, za tebal, keluar lidah. Tebal. Zui. Okey, satu lagi. Fa nipis. Fasa tub. Ba qalqalah sughra. Tebalkan lepas tu. Su. Siru wa yub. Ru jangan panjang, satu je. Sebab tak ada depan dia waw. Fasatub. Siru wa yub. Semua satu harakat. Siru wa yub. Sekali lagi qalqalah. Sirun. So, sekali lagi suat. Sirun. Okey, boleh cuba. Okey, kita bagi peluang. Okay, InsyaAllah kita ada masa. Okey Zee, tak apa. Zee ada yang ada urusan nak keluar. Okey, silakan. Yang nak baca silakan. Okey, kita ada ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk. InsyaAllah sama-sama kita berada di Taman Syurga hari ni. Okey, silakan. Okey, salamah. Okey, waalaikumsalam. Okey, dimulakan dengan salamah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fatubsir wa yubsirun. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, bacaan bagus. Okey, boleh teruskan bacaan yang bagus tu insyaAllah. Okey, silakan lagi siapa nak cuba. Okey. Alright, boleh on kan mic. Okey, peluang nak baca. Okey, silakan. Alright. Okey, sila. Okey, dia masih sejuk daripada pagi panas. Okey, kita panaskan insyaAllah. Okey.
Peluang nak baca. Siapa ada dekat sini? Kita ada Lily Sandora pun ada. Ada Zubaidah, ada dua Zuraidah ada, Zubaidah. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum. Okey. Saya baca. Boleh Haniah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Satu basiru wa yubasirun. Sadaqallah. Okey, alhamdulillah. Okey, dalam ayat-ayat tadi tu kan dia ayat-ayat huruf nipis dia bersebelahan kan, berjiran dengan huruf tebal. Kena jagalah. Tadi baca acak bagus, contoh wa ma yasturun, sin pergi kepada ta, wa ma yasturun. Kadang-kadang kita kena switch lah daripada nipis kepada tebal. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan yang jiran yang tebal kan. Yasturun, sin tu dah tebal. Ataupun suatu kita dah nampak depan dia, suatu kita dah tebalkan. Tak macam tu lah kan. So nipis fasa tu basiru wa yubsir. Jadi kemahiran untuk kita tebal, nipiskan sebutan huruf makhraj tu keluar kat mana, ataupun kepindahan makhraj, kemahiran untuk memindahkan makhraj daripada semualah, daripada atas ke bawah ke mana, tembah rumah-rumahnya kan, switch. Okey, itu satu kemahiran yang kita kena latih lah, insyaAllah. Okey. Hanya okey, silakan lagi satu orang lagi nak cuba. Alhamdulillah. Okey, silakan. Ni peluang ni untuk berinteraksi, insyaAllah, untuk kalau kita di samping kita mendengar, kita membaca. Okey, kita ada Q. Lama juga tak dengar suara Q ni. Okey. Right. Silakan. Nak baca lah. Okey. Kak Yam. Dalam serak-serak basah tu pun insyaAllah boleh baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dengung tu kurang sikit, dengung. Dia punya tempo dia. Lengkap du. Innaka la Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Atubsiru wa yubsirun. Okey, alhamdulillah. Okey, bila kita batuk, bila kita bersama kan, kadang kita rasa macam sukar nak menyebut-nyebut beberapa huruf kan. Ain pun susah. Apa dia? Ain. Bila semua tu ain, nun kan. Nun dia susah nak masuk. Okey. Bila kita batuk semua tu lah. Okey, alhamdulillah, tapi dapat juga kita baca insya-Allah. Okey. Okey, nak cuba lagi yang lain? Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lily. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalima wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa in Majnun. Ya, Lily bimajnun. Bimajnun.
wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun. Sadaqallahul azim. Okay, Alhamdulillah. 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 Kemahiran untuk menyebut huruf-huruf tadi tebal, nipis dan keluar. Yang nak pastikan kita keluarnya huruf itu daripada rumah yang betul, makhraj yang betul, pintu-pintu keluar huruf-huruf tu yang betul. Alhamdulillah, kita jaga dia punya sebutan itu, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, so kemahiran itu kita dapat dengan sebenarnya kita belajar, kita tahu ada ilmu dan juga latihan yang berterusan. Latihan berterusan tu juga kena ada kesabaran, sabar. Nak belajar ni memang kena sabar. Cikgu sabar, nak murid sabar. Jadi kesabaran itu juga Allah bagi pahala. Mujahadah juga Allah bagi pahala. Kesusahan dalam nak menyebut huruf-huruf pun Allah bagi pahala. Kan? Kesusahan dalam nak belajar pun Allah bagi pahala. Ada orang nak belajar ni bukannya mudah kan? Ada kekangan, banyak kekangan. Tapi dia berjuang, mujahadah untuk belajar juga. Sama ada sama online ke ataupun nak hadir ke, sekarang dah boleh kan hadir kuliah-kuliah secara fizikal. Yang online ni orang-orang veteran ataupun yang tak tahu sangat IT, tu cabaran juga tu kan. Okay, so itu semua kena mujahadah. Okay, baik, kita sambung 2 lagi ayat, nanti sambung lagi bawah ayat yang ke-6. Okay, ni pendek je dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Okey, baik. Ayat yang ke-6. Bi'ayyiku, ya tu ada sabdu, so kena bagi penekanan. Bi'ayyikumul maftun. Fa itu ada hamas, dan juga dia ada rawa, kena alirkan dan ada angin, semalam kita belajar mahraj. Okay, ada angin yang udara terlepas. Maftun. Okay, bagi tempo yang cukup untuk sebut fa yang mati. Non banyak dalam ayat ni kita jumpa non sabdu kan. Jadi bagilah tempo dengung. Inna rabbaka, rob kita jumpa tadi bari atas tebal, rob bari atas dibaca tebal. Okay, walaupun dia bukan huruf tebal. Okay, rabbaka huwa semua satu. Rabbaka huwa la ain tadi okay, okay, sebutan ain tu kena mantapkan juga, pertengahan halkum. Semalam kita belajar teori kan, macam mana ain tu maknanya suara yang kita tekan tengah halkum, tekan ke dinding kerukung, tekan pada suara sempit itu keluar huruf ain, dan juga ha sama ha. Siapa ha dia belum pedas sangat tu, pedas-pedaskanlah, kena tekan ke dinding kerongkong, keluarlah huruf keluarlah huruf ha. Okey, a'lamu biman, non makin berda, ikhfa bima sebut ma cenderung kepada do turut tebal kan depan dia, so cenderung dah, tapi jangan pijak dulu dari dia nak sebut do. Kat mana mahraj do, tepi lidah, sepanjang tepi lidah kanan atau kiri, hempitkan, tempelkan, ataupun semalam kita kata tepek, orang Ganu kata tepek ke geraham. Tepek bimang dol, sengit sikit ke tepi kanan atau kiri, ikut keselesaan. Memang kita dah nak sebut gigi kita, lidah kita dah ke tepi dah tu, bukan ke depan. Memang dol tu salah, bukan hujung lidah, bukan dol, bukan depan, tapi tepi. Ingat, kalau kita dah faham kat mana rumah dia, kita dah letakkan lidah itu di tepi dah, tepi sepanjang lidah. Memang sengit sikit kan. Memang dhalla non macam bersin, sama juga. Man tadi kena dengung, sampai cukup dengung baru pijak huruf, baru pijak mahraj do.
sama juga. Non ain menjemput sin, sebelum cenderung kepada sin. Sabilih, gitu. Okay. Wa huwa sama tadi. Semua satu harakat. Wa huwa okay, lamu bil muhtadin. Okay, bil lam tu alif lam alif lam qamariyah. Bil ha ni ha besar. Ha di pangkal halkum. Muhtadin. Fala tu ini kita kadang-kadang payah nak sebut tu nipis, to tebal. Di sebelah-sebelah. Rumahnya sama. Rumah ta, rumah to sama. Ujung lidah belakang gigi kat gusi tu. Rumah dia sama tapi sifatnya lain. Ta nipis, to tebal. So, fala tuti kena switchkan daripada nipis ke tebal. Fala tuti'il mukazzibin. Zal guna 2 kali dan zal itu nipis keluar lidah juga zal, urut lidah keluar lidah. Mukazzibin. Okey, boleh praktis? Silakan. 3 ayat. Okey. Boleh cuba. Silakan. Ada yang nak buka tu? Azah. Okey. Silakan. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Okey, alhamdulillah. Jadi kena ambil perhatian kita semualah bila ada sabdu huruf tu kena bagi penekanan. Apa namanya? An-nabru penekanan. Contoh tadi apa? Ya sabdu, lagi apa? Ra sabdu, nun sabdu, lam sabdu, biman dhalla an bagi penekanan untuk perhatian semua bagus bacaannya. Satu lagi yang tadi juga mukazzibin ada sedikit penekanan. Ikutlah kalau kuat. So, kalau huruf tu nipis, penekanannya nipis lah. Mukazzibin. Kalau huruf tu tebal, kena tebalkanlah penekanan tu. An-nabru. Okey, silakan. Baik. Silakan. Okey, do. Kejap. Kita tengok. Okey, huruf ini alham. Ulang kaji. Alham dengan ajah. Kita mungkin tak bahas secara detail lagi. Tapi ini untuk panduan lah. Alham tu yang ada angin. Bila kita sebut tadi ash. Ash. Okey, ada hak lah alham tu, ada angin yang terlepas. Okey. Baik, kemudian rohawah tu tadi okey dulu kita dah juga sentuh tentang rohawah, mengalirkan suara, melirikkan suara bersama tekanan. Kita lirik tu maksudnya ada bila dia bertanda mati bila sukun yang kuning tu semua kita kena bagi dia rohawah. Okey. Baik, apa tadi sekejap yang tentang okey, apa tadi? Okey ni gambar do. Ni ada satu gambar tentang macam mana apa tu? Makhraj dia di mana? Okey, do. Boleh nampak lebih jelas kot. Mungkin yang tak boleh nak bayangkan saya cerita, saya sebut kadang-kadang tak boleh nak bayangkan. Mungkin cikgu tak cerita tak berapa nak tepat. Okey, ini tengok gambar kadang lebih membantu. Tu gigi kan geraham. Gerak dia. Kalau kata kacip tu dua depan, tepi kacip tu taring. Taring kan yang nampak kalau kita ni. Ni taring. So yang belakang XX tu geraham kita ada berapa, tak kisahlah, ada orang ada 4, ada 3, mungkin ada 5, tak adalah sampai banyak sangat kan. Ada orang ada 2, mungkin sebab dah tanggal kan. Okey, tapi dia boleh lagi sebut tepi sisi lidah kanan atau kiri ditekan ke geraham atas, sama ada kanan kiri bukan bawah tau, geraham atas. Okey, ni Ustazah. Ustazah, nak tanya. Yang ujung lidah kita tu, kalau kita bawah gigi depan, selain daripada gigi kan ni dia.
Lain. Sebab Ya. ini lain do. Lain. Dia kalau kesan, kalau orang-orang yang dia mahir tajwid dia akan kesan lain. Dan satu lagi bila guna hujung lidah, betul. Itu boleh beza kalau kita letak hujung lidah belakang dia akan melantun. Contoh fadhu. Dia akan melantun. Lantunan itu akan biasanya berlaku lah orang yang tak fadhu, aldu, idud melantun. Tapi kalau kita tempel dah lekat tempel tepek kan. Wow, dia susah nak lantun. Kalau tepi tak lantun. Wow, tak boleh nak lantun. Bila kita lekatkan sisi lidah kita itu di kanan atau kiri, dia tak akan lantun. Yang dia lantun tu sebab salah sebut kan. Fadhu, guna hujung lidah ke belakang gigi atas. Betul, saya faham apa yang dimaksudkan oleh Faridah tadi. Lepas satu lagi, sebab sifat, satu lagi kita kena meraihkan sifat do. Do ini sifat dia memang sifat dia adalah memanjang, istitolah. Memanjang ni maksudnya daripada lidah belakang tu sampailah pangkal lidah ke hujung. Itu maksud istitolah. Sifat do. Yang ada pada do saja. Lain-lain tak ada sifat ni. Dan rumah do ni memang dia satu rumah dia. Rumah istimewa dia memang satu. Rumah dia kat situ. Tak ada orang yang tumpang rumah dia. Gitu. Do. Okay. Sifat istitolah. Istitolah itu maksudnya memanjang. Bila kita sebut walau do, maksudnya ada istitolah. Kita memanjangkan suara itu daripada belakang lidah ke depan. Kita tak perasan kan. Tapi sebenarnya istilah tajwid macam tu. Walau do, memanjang suara. Sebab itu dia ada rohawah tu. Rohawah kan. Kita tengok sifat Sekejap. Rohawah sifatnya. Sekejap ya. Sekejap saya tengok saya punya. Okay. Kita tengok ada rohawah pada do. Macam mana rohawah pada do Macam mana nak alirkan? Sebab itu ada do pada rohawah. Apa? Sebab kalau kita rasa macam mana nak keluarkan mengalirkan do kalau kita fikir kan, kalau hujung lidah tak keluar do macam mana? Tapi kalau tepi walau mengalirkan daripada belakang ke depan tu dia akan mengalir. Huruf do dia mengalir. Okey, ada sifat rohawah. Okey. Bagus pertanyaan tu. Terima kasih. Ni kisah tambah sikit kot. Kemarin bila Umi tekan sebab saya memang untuk ni huruf paling payah lah. Okey. Ya. Okey, Faridah, kalau kita macam soalan tadi kan dia kata hujung lidah. Bila kita guna hujung lidah itu potensi untuk nak lantun memang tinggi. Kita akan jadi lantun, kita akan jadi khalkhalah. Sebab tu bila dia orang Terengganu kata dia tepek lah, dia tampal di sebab dia guna tepi lidah kan. So yang menjadikan dia tidak akan melantun khalkhalah disebabkan sifat dia istitolah. Sebab kalau kita cepat memang dia akan jadi lantun. Jadi bila kita lambatkan, kita panjang, dengan lain perkataan kita lambat, dalam masa yang sama kita rohawahkan dia, itu yang menyebabkan kita tak lantun. Jadi kebanyakan daripada kita adalah kadang-kadang kita tak jaga yang do ini, kita ingat benda tu kol-kolah. Sama lah, saya share lah sikit ini. Ya kita pilih lidah lah ya. Tepi lidah. Faham tu kan? Kita guna hujung lidah tu yang menyebabkan dia melantun. Kata faham okey. So dulu saya pun kecil-kecil baca surah Al-Fil kan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil betul? Dulu kita tak tahu, tak belajar kan, tak tahu kat mana rumah dia. Bila dah tahu rumah, kita tahu saya nak sebut. Okey, insya-Allah. Okey, itulah kita maksudnya belajar kan. Jadi boleh cerita pasal do ni, boleh cerita dalam masa 5 minit, boleh cerita pasal do kepada orang lain, boleh? Sebab kita dah belajar. Okey. Ronok kan? Kenal huruf do, huruf ni lah. Okey, terus. Kita terus syarat yang ke-8. Ke-8. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Fala tuti'il ini dah ke tadi? Sekejap. Dah. Okey, sekejap. Ayat yang ke-9 ni, tapi dah cuba kan tadi? Dah ada yang baca kan? Dah ada yang baca kan? Sekali Azhar. Kak Azhar seorang je baca. Seorang lagi sebelum kita pindah. Seorang lagi? Siapa nak cuba? Okey, seorang lagi silakan.
Yang kita panggil salam. Sila. Warustah ni. Okey. Boleh warus nak? Okey, gila. Ganu kita. Okey, silakan. Saya memang minta Ustazah tegur ni sebab saya rasa macam salah. Jangan belum baca lagi salah ni. InsyaAllah confident. InsyaAllah saya akan baca dengan betul. Okey, insyaAllah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Sadaqallahu azim. Okey. Sebenarnya insyaAllah bagus. Kita yakin. Okey. Cuma kita boleh touch up lah. Boleh gilap lagi sebenarnya kan. Gilap maksudnya lagi kalau kita rasa macam belum lagi betul-betul boleh sebut dah tapi tak betul-betul sharp tak betul-betul betul-betul tepat. Okey, kita akan cuba usaha insyaAllah. Bagus bacaannya, cuma kalau kalau nak lagi mantap dia punya sebutan, kita latih lagi. Tuti sebab jom boleh biar beza nipis dengan tebal. Tuti fala tuti'il mukazzibin. Okey, macam tu Okey, alhamdulillah. Okey, silakan lagi. Okey, kita pergi satu lagi bawah. Kita masuk terang. Okey, satu lagi. Jap. Ni Kak nak tanya sikit. Okey. Ayat yang ke-6 tadi. Ayat ke-6 dan ke-7. Okey, 6 ke 7. Okey, kejap. Pusing semula. Okey. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okey, sekarang ni kita orang Melayu, kita banyak dal tu. Kita bukan di hujung lidah. Kita di tengah lidah. Jadi kita banyak baca ada kan, ada sepatutnya ada dia di hujung lidah. Jadi benda-benda itulah sebab lidah kita orang Melayu, lidah bukan lidah orang. Jadi ada, tak ada, dada kan. Jadi bacanya muhtadin kan. So betul. Jadi kena dal semangat kita sebut bila belajar mahraj. Dal itu ujung lidah berada di belakang gigi kacip, belakang atas dekat gusi. Bukan dekat langit-langit. Kalau dekat langit-langit tu jadi dada, daku, datang, dal. Orang Melayu ni kita punya cakap bahasa kita, lidah kita akan melengkung ke langit-langit. Boleh bayang? Tapi untuk baca Quran ada. Untuk baca Quran, hujung lidah tu sentuh ke pangkal gigi, kacip atas, dekat daging tu. Ada. Jadi dia nipis kan? Ada. Jangan ada. Boleh bayang? Boleh kan? Ada. Apa dia? Tak berapa faham. Tak berapa jelas. Faham? Ayat nombor 7 ni kan. Tadi dal sebutan dal tu. Ujung lidah belakang gigi atas kat gusi tu, dekat ada daging tu kan, atas gusi lah pula, sorry, kacip gigi kacip atas langit. Jangan pergi ke langit-langit betul. Kat tengah langit dia akan jadi kita tekan jangan tekan ke langit-langit. Jangan tekan. Bila sebut dal, dia jadi dal Melayu. Okey? Jadi ni rumah dia sama dengan ta. Rumah dia sama dengan ta. Tiga rumah, 3 adik-beradik tu. Tapi dia lain bunyinya kan, sebab dia nipis. Dal dengan ta nipis. Ta pun sama. Jangan kita sebut takut. Saya takut. Saya ta pun sama. Ta. Dia ada sifat angin. Alham. Ni saya bukan ta kan, sebelah dia milmu tadin. Jangan tadin. Tadi saya pergi, itu tadi. Kalau bahasa Arab dia tadi nipis.
Sebab kita sentuh ujung lidah tu di belakang gigi kacip tu, belakang atas tu dekat gusi. Tadin. Bukan pada langit-langit. Boleh boleh praktis ni, boleh rasa. Maksudnya gini. Ya. Wa huwa Ya. a'lamu bil muhtadin. Gitu lembut. Lembut. Ya, lembut. Tadin. Okey, masih. Okey. Jadi lepas ni praktis ujung lidah tu kat mana? Okey, mesti di belakang. Di belakang tu belajar tu kita belajar. Dia agak mendetail kan. Kacip di atas, gigi kacip tu di atas tu dekat dekat pangkal tempat tumbuh. Saya tambah lagi tempat tumbuh gigi tu. Boleh faham lagi? Tempat tumbuh gigi tu. Kat situ. Tumbuh gigi kat situ kan? Tadi dekat situ kan ada daging kat situ. Tambah lagi ada daging. Okey, bukan tekan dekat langit-langit. Langit-langit kita atas ni, langit-langit. Langit kan? Atas ni. Okey Okey, baik. Terima kasih Kak Zah. Baik, kita pergi sikit lagi. Betulkan yang biasa lah. Kena betulkan yang Ya. biasa. Okey, bagus. Terima kasih Kak Zah tambahan. Okey, kita pergi tambahan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Okey, ayat yang ke-9 ni. Waddu kan? Waddu law tudhinu fayudhinun. Okey, ni banyak dal ni. 3 dal. Okey. Dal yang pertama sabdu. Waddu law Okey, dal kedua tu ada qaqalah. Dal ketiga pun ada qaqalah. Fayudhinun. Okey, qaqalah ni semuanya sughra, sederhana. Wala tuti' kulla halafim mahin. Wa satu, la dua. Tuti' ta' tebal, ain nipis. Tuti' okey. Kulla lam sabdu. Penekanan. Kulla hal. Lam pun dua-dua sabdu. Kulla halafim. Tanwin pemim ma'arunah. Okey, nampak dia punya fathah tain dia tu selisih kan? Dia punya tanwin selisih. So bertemu dengan mim ma'arunah. Fim mahin. Okey, ayat ke-11. Hammazim masya'im binamim. Mim sabdu wajib barunah. Ingat kalau jumpa mim sabdu, dengung. Tanwin pemim dengung lagi. Masya. Ni bukan Masya Allah ni. Masya Allah ni Masya. Shin tu ada an-nabru. Diguna 2 kali shin tu. Masyin yang pertama kena alirkan. Masya. 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 4 hingga 5 rokat. Bertemu amzah. Huruf mat asli syah kan. Bertemu amzah dalam satu perkataan. Ni satu perkataan. Dia mat mutasil. So 6 rokat. 4 hingga 5 rokat. Masya'im. Kita jumpa pula iklab. Okey, ni latihan iklab. Mim kecil, ada kaki ke bawah tu mim kecil. So tanwin berjumpa dengan ba. Sebenarnya mim itu adalah tanwin. Asalnya in, baim, tapi kita menukarkan suara mim, nun itu kepada mim. Im bina mim. Okey, itu simbol mim. Okey, menukarkan kepada sebutan bunyi mim. Asalnya bisya, masya, in. Asalnya in. Asalnya tanwin. Okey, tapi kita masukkan kepada sebutan mim. Im bina mim. Okey, lagi satu. Manna illil khairi mu'tadin azim. Manna, non sabdu. Wajib barunah, dengung. Okey, penekanan. Illil, tanwin berlam bila guna. Lil khairi, lil. Okey, lil, jangan lantun lam tu. Lil khairi mu'tadin azim. Tanwin per alif jangan dengung. Izhar. Okey, tak selisih kan dia punya tanwin. Din azim. Okey. Utulim tanwin berba. Okey, sekali lagi ada apa? Ifa. Lim ba'da za dal nipis, za nipis, ujung lidah keluar. Zalika zanim ani zai. Zai ni boleh berdesi, tak payah keluar lidah. Zalaiha zaitun zainab zanim. Okey.
Lagi? Satu. Sorry. Nanti bekaf. Ikhfa. Yang nipis. Macam nak sebut angkat kan? Angkat. Orang Terengganu suka sebut ang kan? Mesti senang nak sebut. Nanti bekaf ni. Naza mali wa banin. Okey? Ka dua, na satu, za dua. Dia mad asli za, ma mad asli. Huruf alif sebelumnya ada baris atas sebab ada yang masih tanya saya kan macam mana nak beza antara satu dengan dua. Okey. Ka mad asli, kana za ma li wa banin. Tadi wa ma al-gunnah. Okey? Okey, saya ulang sekali. Kana za malin wa banin. Okey. Silakan. Alright. Boleh. Siapa yang belum baca, ada yang tak dengar suara lagi tu, dengar je. Tapi tak apa, dapat jadi pendengar pun dapat rahmatnya kan. Dapat pahala. InsyaAllah. Hari ni tak ada warna-warna lah pula saya punya, apa nama slide. Kuning tak ada. Merah ke? Okey, silakan. Kita ada. Lepas ni kita nak pergi tadabbur ni. Okey. Okey, silakan. Okey, kita ada ramai ni. Ada Q, ada Akmal. Kalau Akmal nak cuba pun boleh. Ada Zu. Zu. Salamah. Cuba Ustazah. Ya, okey. Ni orang ni orang-orang yang tamak pahala. Tamak pahala ni. Okey, tak apa. Dalam amal ni memang kita disuruh berebut-rebut tamak pahala. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, boleh teruskan bacaan yang baik itu. Okey, lagi siapa nak cuba? Silakan. Okey, boleh unmute. Okey. Okey, kita ada Kak Najibah pun ada. Kita ada Maziah ni orang baru kot. Ahlan wa sahlan kepada yang baru. Kita ada Norin. Okey, silakan. Mungkin ada yang cuti tak boleh baca kan. Okey, ada nak baca? Okey. Seorang lagi. Assalamualaikum, Mi. Salam. Okey, Kak Najibah. Bila on tu semua on. Okey, silakan. Kak Najibah. Selamat tadi ada tetamu. Okey. Alright. Ayat 9. Ayat 9. Sampai 13. Sampai 14. Ya. Kak cuba ya. Tak dapat masuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 9. Waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin ammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utulin ba'da dzalika zanim. Lagi satu?
Angka. أن كان ذا مال وبنين. صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Okey, bagus. Tabarakallah. Okey, tadi siapa Norin Norin dah buka. Okey, Norin. Assalamualaikum, Umi. Okey. Assalam. Okey. Okey, dari baca Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wa la tuti' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'im binamin. Binamim. Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dzalika zanim. An kana dza malin wa banin. Okey. Alhamdulillah, okey. Okey, baik, kita sambung. Dua lagi ayat. Oh, tapi saya punya slide ni sanasimuhu. Jap. Iza tusla alaihi. Okey, boleh tengok rujuk saya tertinggal satu. Okey, saya sambung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza tutla alaihi ayatuna. Alaihi ayatuna dah tertutup Okey. Kalau siapa ada boleh share screen tu. Sampai 2 ayat je sampai 15 kita nak habiskan satu muka surat ni angka tidak jap tadi apa iza tutla Kak Zache. Kak Zache. ayat terakhir akhir. Okey. Okey, boleh Kak Zache. Okey Umi kena stop dulu. stop. Okey. Tak nampak pun. Okey. Umi kena stop dulu. Okey. Saya baca je dulu. Siapa ada Quran boleh rujuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang akhir Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okey, kejap Okey, share screen tu. Nampak? Dah ada kan? Nampak. Okey. Boleh? Okey, saya ulang tu. Iza satu harakat nipis u tarkik. Za nipis tuts ta ada ta sukun ada alham tuts jangan banyak sangat sampai s tuts jangan sampai macam bunyi angin yang macam bocor kan. Saya bocor. Tuts sikit je tuts. Okey, sebab ujung lidah tadi kat mana ta di belakang atas gigi kan dekat gusi tu. Tuts angin yang terlepas sikit je bila kita sebut ta it's uts gitu. Okey, tuts la ala dua alaihi ayatuna alayya arfulin nipis alai lembut yang mati sebelum baris atas alai okey ya dua harakat sebab huruf alif sebelumnya ada hamzah tu ayatuna ya dua qa sebab qa tebal baris atas dia huruf tebal ini nak tak nak memang kena terangkat pangkal lidah dia menjadi tebal qa alif tu akan automatik dia tebal. Ini yang kata alif tu ada huruf yang dia kadang-kadang tebal, kadang-kadang tidak semestinya tebal, yang kadang-kadang tebal macam ra, alif. Tapi ada huruf yang dulu kini selamanya tebal. Yang 7 tu, 7 beradik tu memang tebal. Tapi huruf alif ni kalau kita perasan kita akan baca tebal bila dia sebelumnya huruf tebal. Contoh qa kan, jadi kita tak baca ka. Kalau ka tu nipis, alif pun jadi nipis. Jadi dua-dua kena tebal. Qala asati
huruf baris bawah titu. Tabaruk tebal. Tirul awwalin. Waw bagi penekanan. Qala asatirul awwalin. Awwalin. Waw tu bagi penekanan. Okey, waw diguna 2 kali. Ataupun kalau bahasa Melayunya, jauh ruminya WW. Okey. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okey, baik. Ni 2 je. Cepat. Siapa nak cuba? Untuk je ni. Tak panjang. Okey, boleh. Silakan. Saya cuba Umi. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليه آياتنا Ayatuna. Oh ya, tak nampak, Masya Allah. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Okey, bagus. Okey, lagi siapa nak cuba? Saya. Silakan. Okey, Lily. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okey, Tut tadi ada sikit. Kalau boleh cantikkan lagi Tut. Ada angin sikit Tut. Cuba sebut. Idza tutla Okey, ada. alaihi. Okey, latihan pada baik. Okey, seorang lagi last penutup. Okey, silakan. Sila. Seorang lagi penutup. Okey, sebelum kita pergi tadabbur. Okey, sila. Boleh. Yang lain boleh praktis nanti. Ada? Cuba sekali lagi Ustazah. Sekali lagi. Okey, Wan. Okey, sila. Yang lain tu dengar tak apa, dah dengar pun dapat pahala. Okey, yang lain mungkin dia tak boleh semak, tak boleh baca. Okey, silakan. Wan, penutup. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sadaqallah. Okey, alhamdulillah. Allah tabarakallah. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey, so kita dapat Kak Sadaqallahul Azim. Okey, Kak Syah, boleh kita pergi sesi tadabbur insya-Allah. Ya, kita pergi tadabbur. Ayat 1 sampai ayat berapa tu, Ma? 15. InsyaAllah secara ringkas insyaAllah. Okay. So alhamdulillah beralih kita kepada sesi tadabbur ringkas ayat-ayat yang kita bacakan tadi untuk kita lebih memahami, lebih menghayati agar lebih terkesan dan berbekas di hati kita insyaAllah. Dengan kita melihat apakah mesej yang Allah nak sampaikan, apakah ibrah dan pengajaran untuk diaplikasikan dan untuk diamalkan dalam kehidupan kita insyaAllah. Okay. Jadi kita bacakan dulu dia punya maksud tadi. Okey. Saya bacakan dulu pengertiannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan dengan kurniaan Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang yang gila dan engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak akan putus-putus dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia, maka kelak kamu akan melihat dan akan melihat siapa sebenarnya yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapakah yang sesat di jalannya dan dia paling mengetahui siapakah yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau mematuhi orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Mereka menyukai engkau bersikap bertolak ansur, maka mereka boleh bertolak ansur juga pada zahirnya terhadapmu, dan janganlah engkau mematuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela dan kesani untuk menyebarkan fitnah, yang menghalang buatan baik dan yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bersikap kasar dan terkenal dengan kejahatan kerana dia kaya dan ramai anak. Apabila dibaca ayat kami maka dikata ini adalah dongeng yang dahulu. Okey, ya.
So kita lihat dulu. Jadi surah Al-Qalam ini merupakan surah Makiyah. Artinya diturunkan sebelum hijrah. Dia bicarakan soal keimanan, akidah, syurga, neraka, orang kafir, orang beriman, tentang kuasa Allah untuk menjentik hati-hati mereka yang masih belum celik. Satu ayat surah ataupun ayat wake up call untuk menjentik hati-hati yang masih lagi leka. Jadi surah ini dimulakan dengan huruf nun. Satu je huruf nun. Jadi kita tahu huruf muqatta'ah tadi yang maksudnya hanya Allah saja yang mengetahui nun. Jadi hanya Allah mengetahui apa maksudnya, tetapi ulama tafsir kata dia menggambarkan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, menggambarkan bahawa Al-Quran itu satu mukjizat nak tunjuk pada orang kafir, orang Quraisy, mukjizat hebat yang menjadi cabaran, tak dapat ditandingi Al-Quran itu oleh mereka, walau satu ayat sekalipun, walau satu huruf sekalipun. Semasa zaman Al-Quran diturunkan, masyarakat kafir Quraisy itu dia terkenal dengan ataupun hebatlah mereka itu dengan puisi-puisi, syair-syair, bahasa yang indah-indah yang menjadi kebanggaan dan lambang kehebatan mereka. Maka Allah turunkan Al-Quran untuk mengatasi segala kehebatan tersebut, dan mereka tidak dapat mencipta sesuatu pun yang semisal dengan Al-Quran walaupun satu ayat, dan telah dicabar oleh Allah, maka mereka ianya tidak berlaku. So ayat selepas itu ialah Allah bersumpah demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Allah bersumpah dengan pena. Mengapa Allah bersumpah dengan pena? Betapa hebatnya dan pentingnya pena hingga Allah bersumpah dengan pena. Sehingga ada surah apa? Surah pena, surah kalam. Perasan tak kita? Ada surah Al-Qalam. So apa hebatnya pena? Apa rahsia di sebalik pena? Apa tu pena? Pena ni maksudnya kita tahu kan, pena. Kita jarang cakap pena. Beri saya pena, beri saya pen, pensil. Tapi itulah sesuatu yang alat yang digunakan untuk menulis. Sama ada pena, kalam, pensil dan sebagainya. Jadi ulama tafsir mengatakan pena itu satu nikmat sebenarnya. Nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada manusia. Dan nikmat tangan pula tu. Tangan yang boleh memegang pena untuk menulis, mencatat. Bayangkan tak ada anggota yang dalam anggota ni boleh pegang. Nak pegang mulut dengan hidung tak boleh kan. Tapi Allah jadikan tangan untuk memang ada tujuannya untuk memegang, menulis dan mencatat. Dan pena ini juga hebat kerana dia adalah satu kaedah belajar, iaitu dengan pena. So itu betapa kita perlu menghargai dan merasakan nikmat bernilai pena ini kan. Nanti kita cerita sikit lagi. Dengan pena ni Al-Quran tercatat dan terpelihara. Dengan Al-Quran, dengan pena hadis-hadis dituliskan dan terpelihara. Al-Quran dan hadis dicatatkan tadi. Jadi apa juga alat lah yang digunakan pada zaman dulu untuk catat tulis, diberi nama pena lah. Dan mukjizat Al-Quran hadis ini kekal hingga hari ini dan hari kiamat. Dengan hebatnya pena tadi. Itu juga ilmu-ilmu atau bab-bab yang lain. Seperti sejarah, perjanjian, batu bersurat dan sebagainya. Kalau kita pergi museum kan, baru ada catatan, kita tengok gambar kadang tak faham. Ada catatan, baru faham kan. Dengan mencatat juga kita, dia mengingatkan kita apa yang lupa-lupa kan, rujukan kita kan, usrah ke apa benda kan, apa ayat-ayat, rujuk, barulah ingat. Jadi satu kaedah untuk mengingat dan menegakkan ilmu, untuk kekalkan ilmu sebagai rujukan semula. Itu fungsi pena kan. Jadi surah ini surah pertama kan diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi maknanya bila Allah kata, bila suruh baca artinya ada yang tertulis. Bila tertulis maksudnya ada pena kan. Dengan pena lah tercatat tu. Ada ungkapan ulama menyebutkan, dia kata kuda diikat dengan tali, ilmu diikat dengan mencatat. Jadi sedar tak kita betapa mahalnya nilai pena ini, betapa berharganya nikmat pena ini, nikmat yang sebenarnya dia tengok pensil macam tak ada apa-apa kan, tapi kalau tak ada macam mana? Kadang-kadang kita kan pergi mana-mana nak menulis, keluar kan, contoh ada pensil cari pensil kan, sebab nak catat sesuatu. Bagi nombor telefon contohlah, masa tu tak ada handphone kan, bagi saya nombor telefon, nak ingat tak ingat, tapi cari pensil. Nanti jap saya cari pensil, lepas tu tak ada pensil, alah macam mana so kalau tak ada, dia jadi satu yang kekurangan lah. Ada kisah seorang
ahli hadis Muhammad bin Salam namanya. Satu hari dia sedang belajar, pena dia patah. Guru masih bercakap ni. Sebab yang keluar daripada mulut guru itu adalah mutiara-mutiara berharga kan. Umpama mutiara berharga lah. Kerana itu dia terus bangun. Dia campak pensel yang rosak tu, dia tanya, siapa nak jual pensel? Siapa nak jual pena dengan 1 dinar? 1 dinar tu masa tu mahal. Masa tu pena pun mungkin mahal lah, tak macam sekarang kan. RM1 boleh dapat. Satu pena tu macam dia kata 1/4 gram emas. Bayangkan. Sekarang mahal kan harga emas tu. Dulu 1 dinar tu sangat mahal. Jadi, tapi bagi dia, ilmu itu lebih berharga, lebih penting daripada harta kan. Tu si kisah mereka yang mengagungkan ilmu kan. Jadi kalam juga disebut sebagai, ini satu lagi penting. Sebagai apa? Ahadul lisanain. Salah satu daripada 2 lisan. Artinya komunikasi atau cara nak sampaikan mesej sama ada dengan lisan atau tulisan ataupun catatan. Dua-dua boleh. Jadi tulisan dan tulisan juga adalah ucapan ataupun ungkapan. Hukum tulisan, hukum ucapan. Kan? Apa yang ditulis itulah yang orang tu nak cakap sebenarnya kan. Kita kan kata, walau dia kata, saya tak berniat nak tulis macam tu. Tapi bila kat WhatsApp contoh kan, bila dia tulis, sentap, orang lain sentap contoh kan. Sebab dia tak cakap pun, tetapi tulisan itu sangatlah menyentapkan. Sehingga ada yang left dan sebagainya. Ini zaman sekarang lah kan. Padahal dengan tulis je. Kan ramai yang terluka ke tersinggung contoh. Jadi sebagaimana kita berhati-hati dengan ucapan, begitulah juga kita kena berhati-hati dengan tulisan. Sebab hati-hati dengan apa yang kita nak tuliskan kan. Jadi bab tentang tulisan ni, zaman sekarang ni ungkapan ataupun komunikasi dengan tulisan tu sangat mudah, sangat cepat tersebar kan, sekelip mata kan. Dan dia mudah jadi apa tadi? Tadilah mudah jadi fitnah, jadi gaduh. Saya sebut tadi kan sebab salah guna. Kalau contoh tulis status tentang diri kan, ada tak maslahat, ada tak manfaat ataupun bawa keburukan atau bawa fitnah kepada orang lain sebab kita kena pastikan dengan tulisan itu tidak timbul keburukan. Tetapi dengan tulisan juga seseorang itu boleh diangkat darjatnya ataupun sebab dia tahu macam mana nak manfaatkan tulisan dia. Ramai yang dapat manfaat daripada penulisan dia. Contoh orang yang menulis benda-benda yang baik kan. Contoh hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi yang kekal hingga hari ini kan. Hingga akhir zaman insya-Allah. Satu rahmat dan nikmat daripada pena kan. Dengan rahmat Allah tu Allah nak bagi kepada penulis, dengan rahmat Allah itu jadi sebab pena itu atau apa tu? Dengan sebab pena itu, dengan penulisannya Allah bagi rahmat kepada orang itu. Pahalanya mengalir sehinggalah ke hari kiamat. Bayangkan ratusan ribuan tahun mereka dah meninggal kan. Tetapi penulisan catatan mereka itu tetap menjadi rujukan. Pemikiran dia tetap digunakan. Jadi pahala yang tak mengalir. Tak putus-putus. Selagi ianya diamalkan. Jadi kita tengok nanti tentang begitu juga pahala yang tak putus-putus. Ayat 2, 3, 4. Okey, ini ayat 2, 3, 4 kita pergi sikit sekali lalu tentang dia ayat penawar kepada Nabi. Kita ceritakan surah Al-Qalam ini antara surah penawar. Kenapa dia jadi surah penawar kepada Nabi? Dan juga semestinya surah-surah ini menjadi penawar untuk kita. Jom kita lihat 3 perkara penting Allah sebut dengan dalam ungkapan bahawa yang gila. Ayat ketiga kan, bagaimana yang dituduh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir bahawa Muhammad itu gila. Tapi Allah nak kata pengiktirafan bahawa kamu tak gila Muhammad, tetapi orang yang tuduh kamu yang gila itulah yang gila. Kan? Yang menuduh kamu yang gila itulah yang gila. Jadi ayat ini membela Nabi Muhammad dan mengiktiraf Nabi Muhammad. Dia bukanlah orang yang gila. Yang keduanya innalaka la ajran azim. Dan baginya pahala, Nabi diberi pahala yang tidak putus-putus kan. Dia sebut dan sebenarnya kau pasti mendapat pahala yang besar. Pahala yang besar dan tidak putus-putus. Allah bagi satu lagi statement pengiktirafan bahawa Nabi satu jaminan ajrun ghairu mamnun. Satu bentuk pahala yang tak putus. Jadi Nabi kita pun insya-Allah boleh dapat pahala yang tidak putus-putus.
Kenapa dikatakan Nabi mendapat pahala yang untuk tak putus-putus? Sebab sebab satu pengutusan Nabi itu satu rahmat kan kepada alam. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku diutus engkau sebagai rahmat kepada sekalian manusia. Kemudian pahala menyampaikan Islam kepada manusia, diikuti dan diamalkan sehingga ke hari kiamat. Jadi pahala umat pula yang sentiasa berselawat ke atasnya ni. Jadi pahala tu tak putus. Mengapa tak putus? Ada tak nas lain? Ada kan? Kita pula juga boleh dapat pahala yang tak terputus-putus. Ada hadis yang menyebutkan mana siapa yang menggalakkan ataupun menunjukkan ataupun menganjurkan satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang mengerjakannya ataupun yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi buat apa? Dia dapat pahala. Kita pun juga insya-Allah kena rebut pahala yang tak putus-putus ni. Jadilah kita orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu pintu-pintu yang membawa kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Jom sana, jom sini kepada kebaikan. Jom kita pergi belajar ilmu, jom mengaji, jom tu, jom ni. Jangan jom pergi shopping je kan. Jom shopping, jom tapi kepada kebaikan. Itu pahala yang tak putus-putus ya. Jadi yang ketiga ialah tentang akhlak mulia. Allah sebutkan iaitu penawarnya Allah sebut engkau memiliki akhlak yang mulia. Sebab apa? Memanglah Nabi itu Allah dah sebutkan diutuskan untuk menjadi contoh kepada umat manusia kan. Dan juga akhlak yang terpuji kan Nabi Muhammad tu. Dan banyaklah bukti kisah-kisah yang menggambarkan bahawa akhlak Nabi itu sangat-sangatlah terpuji kan. Banyak kisah-kisah yang kita kena baca, yang kena kita ambil pengajaran bahawa Nabi Muhammad itu akhlaknya tidak tolak bandingnya lah. Banyak Al-Quran yang menyebut tentang akhlak Nabi Muhammad. Kisah yang membuktikan akhlak Muhammad ini sangatlah mulia. Satu je kita ambil orang yang paling dekat dengan dia. Aisyah pun banyak cerita pasal akhlak Nabi. Seorang daripada riwayat Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik ni? Dia berkhidmat dengan Nabi, pembantu Nabi kan selama 10 tahun. Bukan 10 bulan tau, bukan 10 hari. Tapi apa katanya? Dia kata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling berlapang dada dan yang paling dermawan. Kemudian disebut lain satu hadis yang lain, Nabi tidak pernah membentak berkata macam itulah. Kalau orang biasa ni kadang kita tak pernah mengeluh. Dan bila tidak pernah mengatakan sesuatu yang telah aku kerjakan, mengapa kamu buat macam ni? Itu kalau dia dah terbuat lah. Kalau dia belum buat, Nabi tak pernah cakap. Ataupun yang aku tak tinggalkan ataupun aku belum buat, Nabi tak pernah kata mengapa kamu tak buat. Kita kan selalu kenapa tak buat tu, kenapa tak buat ni, dah buat tu tak dah buat ni, dah buat mengapa ke buat, kalau tak buat kenapa tak buat kan. Tapi Nabi kata, kata Anas, kalau aku tak buat, dia tak pernah tanya mengapa kamu tak buat, ataupun mengapa kalau dah terbuat mengapa kamu buat. Benda-benda macam tu. Jadi tentang sabar, pemurah, pengasih, kepimpinan, keadilan, banyak contoh. Jadi kita kena contohi Nabi dengan akhlak mulianya kan. Jadi bukti Nabi ni akhlak mulia di kalangan orang Quraisy pun sebenarnya sebelum kenabian dia diterima, tetapi selepas kenabian dia dituduh, dia dihina. Sebab apa? Sebab hanya kerana dia dibawa risalah yang bertentangan dengan nenek moyang, semua marah, dendam. Sebenarnya dia tahu Nabi itu anak mulia, Nabi itu tak gila. Sebab apa? Nabi digelar Al-Amin sebelum kenabian. Mereka nak simpan emas kan, dia kata kalau nak simpan apa-apa mereka akan cari Nabi minta simpankan. Dulu tak ada bank-bank ni kan untuk simpan duit simpan emas ke kan, pajak gadai ke, tak ada. Tapi Nabi, dia beri pada Nabi untuk simpan. Maknanya pengiktirafan mereka kepada Nabi sebelum nak kenabian. Tetapi oleh kerana mereka marah, dengki, dendam dan sebagainya, itulah mereka tuduh dan juga mereka tak terima Nabi. Okey, jadi dan akhir sekali saya nak sebutkan, mungkin masa tak mengizinkan, iaitu apa yang pengajaran daripada ayat ni kan, iaitu yang pertama kita kena ambil satu, jangan risau kalau orang tuduh kita macam-macam.
selagi kita berada di pihak yang benar, dalam alasan yang betul, kan, melakukan perkara yang benar, maka Allah sentiasa bersama orang-orang yang benar. And tuduh kita apa-apa macam Nabi, Allah akan bersama dan mengiktiraf kebaikan. Yang kedua, berakhlaklah kita seperti mana Nabi berakhlak, mencontohi akhlak Nabi. Yang ketiga, buatlah amalan yang pahalanya tak putus-putus. Walau kita dah mati nanti, iaitu seperti mana peranan Nabi dalam menyampaikan risalah kebaikan kepada orang lain. Dan yang keempat, saya tak tempat cerita, jangan ikut perangai orang kafir yang berakhlak buruk yang Allah sebut dalam ni, dalam ayat sehingga ayat yang ke 67. Saya sebut sekali lalu, saya sebut akhlak buruk yang Allah sebut ni kat sini dalam ayat 8 sampai 15, iaitu mendustakan ayat Allah, suka menghina, suka mencela, suka memfitnah, suka menghalang perbuatan baik, melampaui batas, bersikap kasar, bangga dengan kekayaan dan keturunan, memperolokkan ayat-ayat Allah, menabur perkara yang ditagah. Ini banyak berlaku sebenarnya dalam masyarakat kita, kan? Tanpa sedar dia telah buat benda-benda yang memang Allah sebut terlarang. Mengadu domba, membawa fitnah ke sana ke sini, kan? Kadang tak payah bawa dengan mulut, sekarang bawa dengan apa? Dengan WhatsApp, dengan Twitter, dengan benda-benda yang zaman canggih, kan? Dia tak payah pergi jumpa orang, tetapi dia boleh bawa berita itu melalui media-media yang jadi fitnah. Jadi ingat tadi, tulisan juga merupakan pengungkapan. Jadi berhati-hati dalam menulis. Jadi itulah yang Allah nak ajarkan, ataupun pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat yang 1 hingga 15 untuk hari ini, insyaAllah. Okey, saya ada program sebagi lepas ni sebenarnya. Okey, jadi 1,5 jam insyaAllah. Alhamdulillah sempat bersama kita dalam majlis syurga. Semoga dapat ambil pengajaran secara ringkasnya yang dapat saya kupaskan untuk sama peringatan kita bersama. Okey, alhamdulillah kita serah pada Kak Zah, Kak Syakirah. Okey, penganjur. Alhamdulillah. Begitulah tadabbur ayat 1 hingga 15 ya tadi Ustazah. Ya. Okay. Yang banyak intipati yang kita boleh jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Yang pentingnya dalam hidup kita jadilah orang yang baik. Sebab Allah suruh kita jadi orang yang baik dan orang yang beriman. Rasulullah pun macam itu. Jadi maknanya apa yang kita ucapkan tu biarlah yang baik-baik sahaja. Sebab ada hadis 40 tu yang mengatakan jika berkatalah baik ataupun kamu diam. Kalau tak dapat berkata baik, diam je lah, kan? Itu kan lebih baik daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah banyak-banyak atas tunjuk ajar tadi, tahsin dan juga tadabbur yang sangat padat dan mantap, kan? InsyaAllah mudah-mudahan menjadi panduan dan juga jadi sebagai saham InsyaAllah. Sama-sama kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari dan juga daripada ibrah-ibrah yang kita dapat daripada ayat tersebut. Jadi insyaAllah Ada orang makan durian. Ada makan durian. Ada orang makan durian tapi sempat banyak ni nak minta tolong siapa nama ni, siapa yang boleh screenshot untuk semua kita, kan? Ambil sikit ada siapa? pandai tu. Ada Faridah boleh? Faridah ataupun siapa nama ni. Faridah pun ada. Inilah tak pakai laptop. Ini Zura pun ada. Boleh. Zura. Salah seorang ada 2-3 orang tak apa, nanti masuk ke dalam kita punya group. Jadi kenangan kita bersama di saat syurga, insyaAllah. Boleh? Tu dia wajah-wajah, masya-Allah. Okay, kita ada Lily, ada Kak Salamah, ada Kak Zah, Wan Rosna, Q, Akmal pun ada tapi tak dengar suara Akmal, nanti insyaAllah. Kak Nur Fadilah, dia dekat tempat nampak durian tapi masya-Allah. Saya. Nak bersama juga. Okay, Nanti jadi balik nikmat Malaysia Allah. insyaAllah. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Kita ada Zu, Okay. ada Zuraidah, ada Q. Okey. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi, kita sudahi dengan InsyaAllah. Okey, jumpa Dan Okay, dengan Assalamualaikum semua. Salam. Beri Kak Noh, jangan lupa. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey. Okey, kita sudahi dengan tasbih Farah dan juga suratul Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum. Baik, Ila Lipuak. Ma'assalamah. Barakallahu fikum insya-Allah. Selamat balik nanti Ustazah. Dah tak lama tu akan balik. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi 2 minggu akan datang. InsyaAllah sama-sama. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.